Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung satu lagi tajuk berkaitan tokoh wanita suri teladan umat, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, serikandi ilmu. Anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 177. InsyaAllah dalam tajuk ini kita akan dapat mempelajari biodata dan riwayat hidup Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kita dapat mengenali sifat-sifat peribadi Sayyidatina Aisyah, dapat mengetahui lebih lanjut tentang sumbangan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada kisah hidup Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita lihat dulu serba ringkas tentang biodata dan riwayat hidup Sayyidatina Aisyah. Nama sebenarnya adalah Aisyah binti Abu Bakar. Sayyidatina Aisyah merupakan anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Islam yang pertama. Beliau merupakan keturunan bangsawan Quraisy daripada suku Bani Taimi. Antara gelaran yang diberikan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ialah As-Siddiqah, yang bermaksud wanita yang berkata benar, dan juga gelaran satu lagi adalah Al-Humairah, yang bermaksud putih kemerah-merahan. Sayyidatina Aisyah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika usianya 67 tahun. Seterusnya, mari kita teliti sifat peribadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mempunyai banyak sifat peribadi yang mulia. Di antara sifat-sifat utama beliau ialah, yang pertama, beliau merupakan seorang yang sangat cerdas dan pintar. Kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mendapat pendidikan daripada ayahandanya sendiri, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan juga daripada suaminya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat rajin dan selalu bertanya dan mengikuti majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara ilmu yang dikuasainya termasuklah ilmu Al-Quran, hadis, bahasa Arab, syair, dan juga dalam bidang perubatan. Selain daripada itu, Sayyidatina Aisyah juga merupakan seorang yang sabar dan tabah, yang mana kita boleh lihat dalam peristiwa Hadisul Ifki. Dalam peristiwa Hadisul Ifki ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengikut Rasulullah SAW dalam peperangan Bani Mustalik. Di dalam perjalanan pulang, rombongan ini berhenti rehat seketika. Dan Sayyidatina Aisyah pada waktu itu menunaikan hajatnya. Dan dalam keadaan rombongan semua bersedia untuk bergerak, mereka tak perasan bahawa Sayyidatina Aisyah tiada dalam rombongan tersebut. Dan Sayyidatina Aisyah selepas menunaikan hajat mendapati bahawa rantainya hilang. Jadi Sayyidatina Aisyah mencari rantainya yang tercicir. Dan apabila beliau kembali kepada tempat rombongan tadi, baru beliau perasan bahawa beliau telah ditinggalkan oleh rombongan yang balik daripada peperangan tadi. Dan ketika itu seorang sahabat, iaitu Safwan, ternampak Sayyidatina Aisyah berseorangan. Dan Safwan pun meminta Sayyidatina Aisyah untuk naik ke atas kenderaannya dan bergerak bersama-sama untuk mengejar rombongan yang mereka tertinggal tadi. Dalam keadaan itu, pada ketika itu golongan munafik yang diketuai oleh ketua orang munafik, iaitu Abdullah bin Ubay, mula menimbulkan fitnah bahawa Sayyidatina Aisyah telah melakukan perkara yang tidak baik bersama Safwan. Sehinggalah akhirnya Sayyidatina Aisyah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya turunlah ayat Quran untuk membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah tersebut. Daripada kisah Hadisul Ifki ini, dapat dilihat ketabahan dan kesabaran Sayyidatina Aisyah dalam menghadapi fitnah yang ditimbulkan oleh golongan munafik. Selain daripada itu, Sayyidatina Aisyah juga merupakan seorang yang pemurah dan sangat lembut hati. Sayyidatina Aisyah ni sangat dermawan. Beliau suka bersedekah apa saja yang ada di tangannya. Beliau pernah memberikan sebiji kurma kepada seorang wanita bersama dengan 2 orang anaknya. Sedangkan itu sajalah
makanan yang beliau ada. Ya, beliau juga merupakan seorang yang berpengetahuan tinggi, ya, kerana menguasai dalam pelbagai bidang Al-Quran, hadis, bahasa Arab, syair dan juga dalam bidang perubatan. Sayyidatina Aisyah banyak memberikan sumbangan dalam bidang dakwah Islamiah, ya, terutamanya dalam bidang periwayatan hadis. Ya. Sayyidatina Aisyah meriwayatkan tidak kurang daripada 2210 hadis Rasulullah SAW dalam pelbagai bidang. Ya. Beliau menjadi tempat rujukan para sahabat dan umat Islam selepas kewafatan Rasulullah, terutamanya dalam hal ehwal kewanitaan dan juga kekeluargaan. Ya, beliau juga merupakan pakar dalam pelbagai bidang ilmu, antaranya termasuklah ilmu Al-Quran, hadis, fiqh, terutamanya fiqh wanita, bahasa Arab dan juga syair. Ya, sumbangan Sayyidatina Aisyah ini banyak dalam bidang keilmuan sehingga kita dapat mempelajari pelbagai ilmu, ya, daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apakah pengajaran dan iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah hidup Sayyidatina Aisyah ini? Ya, di antaranya ialah umat Islam hendaklah sentiasa bersungguh-sungguh sehingga kita menjadi pakar dalam bidang yang dipelajari agar kita dapat meneruskan legasi ilmu dan juga memberi sumbangan kepada masyarakat. Ya, selain daripada itu, kita hendaklah bersabar dan berdoa serta berserah diri kepada Allah jika kita menghadapi ujian dalam kehidupan, agar kita sentiasa dalam keadaan tenang seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, selain daripada itu, kita hendaklah istiqamah, iaitu konsisten dengan pekerjaan yang diridai Allah supaya hidup kita mendapat keberkatan. Dan kita sebagai umat Islam juga hendaklah mencontohi sifat Sayyidatina Aisyah yang sentiasa bersedekah dan suka membantu, supaya kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni, yang saling bantu-membantu, dan mengurangkan masalah yang dihadapi oleh orang lain. Alhamdulillah, kita telah mengenali dua orang tokoh wanita suri teladan umat, iaitu Sayyidatina Khadijah dan juga Sayyidatina Aisyah. InsyaAllah kita akan mengenali dua lagi tokoh wanita dalam kelas pendidikan Islam yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.